Jadi wakaf ni sudah diistilahkan kepada banyak kala. Tempat tunggu bas pun wakaf ke? Wakaf juga. Wakaf. Mana wakaf ni? Orang kita panggil wakaf. Wakaf. Dia memang nama wakaf ke? Dan yang kedua, dalam kita ngaji Quran pun, kalau kena berhenti tu panggil wakaf ke? Wakaf juga. Jadi kena wakaf sini. Itu pun wakaf juga. Yeah. Tapi maksud wakaf yang hendak saya perkenalkan pada hari ini ialah kita menahankan penggunaan harta kita daripada kita guna biasa. Kalau dalam bahasa ekonomi itu kos melepas daripada menggunakan harta kita. Jadi kita sumbangkan kepada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila harta wakaf tu ditadbirkan oleh Majlis Ulama Islam dan Adat Melayu Terengganu ni bagi negeri Terengganu, dan wakaf bagi seluruh di Malaysia ni ditadbir uruskan oleh Majlis Ulama Islam se-Malaysia lah. Kalau Kelantan di Majlis Ulama Islam Kelantan, Pahang di Pahang, di Selangor dan sebagainya gitulah. Jadi di peringkat Malaysia ni ada satu jabatan dipanggil Jabatan Zakat, Wakaf dan Haji. Kalau hal kemajuan Islam tu JAKIM. Jadi di Malaysia ni Jabatan Zakat, Wakaf dan Haji. Jadi maknanya maidan bawah Jabatan Zakat, Wakaf dan Haji ni lah. Okey. Jadi wakaf ni dia mempunyai rukun-rukunnya tertentu. Yang pertama kita panggil wakif. Dia panjang sikit, wakif. Dia itu pewakaf. Yang kedua maknanya wakaf ni adalah maknanya dia ada syarat-syarat pula lah kepada orang lelaki yang mukallaf apa sebagainya gitu. Ada juga macam kita kata kena sembahyang. Mesti orang mukallaf dulu, kalau nak mukallaf dia sembahyang lagi kan. Gitu ya. Yang kedua mauquf. Barang yang kita nak wakaf itu. Barang yang nak wakaf tu apa dia? Dia benda tahan lama, orang Terengganu kata tahan lama, ataupun dalam kitab fiqh kata barang-barang kekal. Jadi macam makanan, kuih apa tu tak ada wakaf. Waktu dipanggil sedekah ya. Sedekah je tak? Hadiah. Pasal wakaf ni Rasulullah kata sedekatun jariyatun. Sedekah yang berterusan. Macam jariyah ni mana macam air yang sentiasa mengalir. Pasal tu dalam hadis yang popular yang selalu kita sebut, orang sebut maksud hadis ni saya nak ringkaskan hadis ini. Jadi kalau kita mati jika sekiranya mati seorang anak Adam tu meninggal, jadi ada 3 perkara yang berkekalan. Yang pertama iaitu dia kata ilmu yang tafi'u bih, iaitu ilmu yang kita mengajar pada orang yang boleh mendatangkan kebaikan, keuntungan dan sebagainya. Macam kita mengarang buku mengajar syarah sini semua ini. Yang kedua sedekatun jariyatun, iaitu sedekah yang berterusan. Jadi kalau sedekah yang terputus tu bukan wakaf lah. Yang ketiga ialah anak soleh yang sentiasa berdoa, yang selalu berdoa kepada ibu dan bapanya. Jadi maknanya 3 perkara ni yang mana apabila seorang mati, akaun dia tutup, tapi bahagian 3 bahagian ni boleh buka lagi. Jadi ada peluang lagi. Pasal tu kita harap anak-anak kita ni anak yang soleh, yang apabila ayah dia mati, mak dia mati pun anak sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ayah kita tu dapat manfaat bersama. Jadi yang ketiganya ialah rukun wakaf tadi iaitu mauquf alaih. Mauquf alaih ni maknanya kepada siapa yang kita nak wakaf? Penerima wakaf tu. Jadi maknanya dalam masyarakat kita ni, orang Islam di Terengganu dan Malaysia ni, dia ingat asnah-asnah tu lah. Kepada orang miskin, orang fakir miskin, orang ni. Tapi maknanya kepada orang kaya tu boleh wakaf. Kalau zakat tak boleh beri orang kaya. Ini tergantung kepada pewakaf itu sendiri. Nak beri kepada siapa? Nak beri kepada anak-anak dia, jadi kita panggil wakaf zuriat. Maknanya turun harta saya tak mau bagi kepada anak-anak saya, tapi saya nak wakafkan kepada anak-anak saya. Jadi wakaf sentiasa dia boleh diwakafkan. Saya sebut tadi hak Allah kan. Tak boleh pindah milik dah, tak boleh jual beli dah. Jadi berbeza dengan harta-harta yang lain. Kemudian yang keempatnya ialah sirah. Lafaz wakaf itu. Lafaz wakaf ni tak boleh berubah ni. Kalau saya katakan saya nak beri pada anak-anak saya, orang lain tak boleh anak saya dan seterusnya turun sampai cucu cicit dan berpanjangan lah. Jadi maknanya orang tadbir lagi dah dibagi kepada orang lain. Itu maksudnya sirah.
Sirah ni macam apa ni, sirah dia lafaz wakaf ni macam Quran. Hadis lah dari pindah-pindah gitu. Maknanya tetap dah untuk orang tu je lah. Tu lah. Macam wakaf yang terbesar. Di Terengganu ni ada wakaf Cendung Session yang diwakaf oleh Tengku Maimunah kepada kerabat di Raja Terengganu. Kerabat Raja di Terengganu terima. Dia panggil mauquf alaih. Siapa mauquf alaih? Penerima wakaf itu. Terpulang kepada dia. Jadi tadi barang itulah macam ni lah. Rukun kita sebutkan sebagai rukun kepada wakaf itu. Okey. Jadi itu antara jenis-jenis juga ke mana? Jenis-jenis wakaf ke tak tu? Itu maknanya saya sebutkan rukun wakaf. Jadi sekarang kita nak sebut dia sebut wakif iaitu pewakaf. Macam bahasa Inggeris sebut runner tu pelari dah. Ni wakaf perkataan yang kita sebut tadi. Wakif maknanya pewakaf. Dia sama macam fa'il yang fa'ilun mana orang buat fa'ilun yang tukang buat. Okey, wakif dengan mauqif. Wakif, mauquf alaih. Ada 4 tadi dah. Ada 4 ni sirah. Okey. So antara jenis-jenis wakaf pula yang diterangkan oleh Enakmen Wakaf Terengganu pada tahun 2016. Jadi gini, secara umumnya wakaf di Terengganu dan diikut hukum syarak ni. Kita tabir hukum syarak menepati dengan hukum syarak. Ini undang-undang pentadbiran sajalah. Kita nak highlightkan nak sesuai dengan keadaan semasa. Jadi kita bagi pada 2, wakaf am dan wakaf khas. Wakaf am ni untuk kebajikan orang Islam. Umum. Siapa penerima tu boleh belaka. Orang kaya, orang miskin, orang ni boleh belaka. Apa jenis wakaf. Satu. Yang kedua, wakaf khas. Wakaf khas ni biasa yang kita pakai macam wakaf kita gunakan wakaf masjid, wakaf surau, wakaf kubur. Ni saya pernah sebut juga macam wakaf tradisi ni. Jadi yang kita nak highlightkan hari ini wakaf khas kita iaitu maknanya wakaf kopra, wakaf pendidikan, wakaf wakaf kesihatan yang keadaan hari ini sangat mencabar. Masa kalau saya nak masuk hospital kan, kalau hospital swasta kalau tak ada ribu-ribu mana korang yang nak pergi. Kena bayar belaka kan. Bayar mudah jadi pesakit hemodialisis, pesakit buah pinggang pun kena rawatan RM200 sekali pun. Memang kita sangat perlukan kepada bantuan kepada masyarakat kita yang miskin yang sebagainya. Kalau orang kaya tu kalau mana kata dia ada insurans, kalau kerajaan tu kerajaan cover dah kan. Jadi pada masyarakat umum ni, pasal tu kita nak fokuskan kepada ni insya-Allah. Dan juga wakaf pendidikan. Wakaf pendidikan ni memang wakaf pendidikan ni lama dah dilaksanakan. Macam di Terengganu ni kita aja dengar. Saya masa kerja jabat agama pun tak faham mana. Saya duduk kat Maidan buat faham oleh. Dia tu wakaf baginda Sultan Umar. Baginda Sultan Umar ni antara sultan terawal ni kita nampak. Dia maknanya mentadbirkan negeri Terengganu lebih kurang tahun 1800 dulu. Jadi dia banyak wakaf pendidikan. Ada 13 tempat tanah dia diwakafkan untuk ketujuan pendidikan. Dia kabur dah. Maknanya tanah dia ni untuk tujuan pendidikan. Jadi jabat agama bantuan kepada pelajar-pelajar nak sambung belajar di Mesir ke apa dulu. Dia hasil sumbangan hasil yang diperolehi daripada wakaf yang diberikan oleh baginda Sultan Umar lah. Tapi hari ni memang tak apa cukup. Pasal kan belanja nak asyik mesti berapa seorang. Kan zaman kau moden ni. Moden kau banyak pasal tu saya nak tengok orang ramai boleh berwakaf. InsyaAllah. Tambah lagi. Okey, kalau tadi Datuk ada cerita sedikit lah mengenai wakaf kan. Jadi kita nak tahu sebenarnya maksud daripada wakaf tanah tu. Kan ni ada kan memang wakaf tanah memang akan diberikan kepada mereka yang berhak ataupun mereka yang dah ditetapkan nama dah. Jadi Datuk terangkan sikitlah pada pendengar-pendengar kita. Maknanya wakaf tanah ni banyak orang dia diberi macam wakaf tradisi lah. Jadi macam saya sebut tadi, barang yang hendak kita wakafkan tu mesti barang kekal.
Pasal tu aset kekal tu dia senang ambil tanah kan. Kalau nak beri bangunan, jarang orang boleh beri kan ratus-ratus ribu, puluhan ribu dulu kan. Yeah. Jadi dia ada tanah, dia wakaf tanah kubur, tanah untuk masjid, tanah untuk buat ni. Itu wakaf tanah ni pasal kita nak tengok takrif asalnya wakaf ni tanah barang kekal. Macam kita sebut wakaf tarisi yang awal-awal tu, macam Sayyidina Uthman Ibn Affan. Dia wakaf air, wakaf telaga. Jadi maknanya air dia wakaf, telaga boleh wakaf. Jadi air orang minum lalu habis lah. Betul? Jadi habis lah. Jadi telaga tu kita wakafkan. Hari ni kita boleh wakaf macam di universiti dia, tempat-tempat yang di jabatan dan sebagainya, kita boleh berwakaf untuk mesin air kan. Mesin untuk air yang yang tapi air sebagainya tu. Jadi orang minum air yang diwakafkan tu. Itu yang kita pasal barang yang kita wakaf tu kekal. Jadi sama dengan wakaf tanah ni. Pasal kan kita nak ambil senang, nak ambil tanah. Saya sangat nak highlightkan hari ni, kita nak suruh orang Malaysia kita, orang Terengganu kita khususnya, wakaf jalan raya orang tak buat. Kan? Tapi sebenarnya tu kalau ikut kira macam wakaf tanah juga. Wakaf tanah juga lah. Maknanya katakan tanah saya. Kerajaan nak buat jalan ni, dia kena ambil tanah kan. Katakan kena bayar, sepatutnya kerajaan bayar 20,000, 10,000 ke. Saya wakafkan 10,000. Okey, tanah wakaf jalan raya tu. Biasa kalau wakaf tanah ni, wakaf jalan tu biar rumah je biasanya. Biar rumah kan nak lalu orang korang. Nak lalu korang. Wakaf lah dah. Wakaf dah. Itu manfaat besar tu. Untuk pembangunan negeri Terengganu. Katakan kalau asal tanah saya tak ada jalan, harga 10,000 saya kah. Kalau ada jalan naik 50,000 lalu saya kah. Gitu. Jadi maknanya seolah-olahnya saya menaikkan nilai orang yang ada tu, saya wakaf tanah saya. Pasal tu kita nak cuba orang Terengganu tu luaskan, levelkan wakaf ni. Pasal tu saya sebut wakaf tradisi dia. Kalau sebut wakaf tanah, wakaf masjid, wakaf kubur. Bukan saya kata tak penting wakaf masjid, bukan tak penting itu, tapi kita nak level luaskan supaya sistem ekonomi Islam ni orang nampak bahawa bagus sistem ekonomi Islam. Gitu. Itu mengenai wakaf tanah lah. Jadi mengenai wakaf tunai pula, macam kita sedekah jugalah ke kira mana ni? Macam saya sebut tadi, wang tunai boleh wakaf dah orang tanya. Wang tunai boleh wakaf dah. Sedekah biasa dah. Dia sedekah biasa lah. Saya sekarang ni fatwa negeri Terengganu dan fatwa kebangsaan pun telah luluskan bahawa wakaf wang tunai itu boleh. Harus boleh, maknanya boleh pasal pentadbir wakaf tu mesti tukar kepada aset tetap. Jadi maknanya saya sumbang RM10, orang ni sumbang RM10. Maknanya di Terengganu ni kita pernah buat wakaf wang tunai ni, kita nak sekurang-kurangnya jabatan tu boleh potong gaji dia sekurang-kurangnya RM5 sebulan tu. Kalau benda jalan bagi sangat cantik lah. Tapi kita jalan di Terengganu ni antara yang terawal bulan Disember 2007 wakaf wang tunai. Baru start masa tu dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Seri Idris Yusof. Masa tu MP jadi YDP Maidan. Dia datang MP Terengganu atas nama NM menjadi YDP Majlis Hukum Islam dan Melayu Terengganu. Dia lancarkan pada tahun 2007. Jadi wakaf ni kita pungut dah duit sampai 6 juta dah boleh. Dan kita dah belanja sebanyak 5 juta lebih. Dan ada duit wang tunai yang belum kita belanja lagi, kita bank in kan sebanyak 1 juta lebih lagi. 1.7 juta ada dalam bank. InsyaAllah kita akan tengok projek-projek. Jumlah kutipan wakaf tunai lah tu? Wakaf tunai. Okey, itu antara 1.7 juta 1.748 juta. Plus lah. Okey. So itu kita kongsikan tadi pasal wakaf tanah, wakaf tunai, satu lagi wakaf kesihatan. Macam Datuk sebut tadilah mengenai wakaf kesihatan ni. Mungkin ada tak pernah dengar macam mana nak wakaf kesihatan ni? Mana nak buat? Kan? Jadi sebenarnya gini, wakaf kesihatan ni kita minta wang tunai ke? Tapi dengan tujuan kesihatan. Jadi mauquf alaih
kesihatan kepada orang-orang Islam kita kan katakan ataupun di Malaysia ni. Kita beri gitu secara umumnya. Jadi hakikinya yang diberi itu ialah wakaf wang tunai yang kita ada perjanjian bersama dengan IBIM, Persatuan Perbankan Islam Malaysia. Jadi kita akan kumpulkan wakaf ini melalui bank kerjasama rakyat. Jadi maknanya saya ingat ni dalam 2018 kita lancar. 2018 kita lancar dan wang terkumpul sekarang ni 1.47 juta ada di bank rakyat lah, melalui bank rakyat. Dan kita telah belanja hampir 800,000. Kita dah buat home dialysis di hadapan sekolah menengah khairiah. Tanah asalnya, bangunan asalnya diwakafkan oleh Allahyarham Datuk Khalid Muhammad Zain, seorang jutawan Terengganu lah. Dia wakafkan, wakaf am untuk bajikan orang Islam. Dah kira lah maknanya nak buat apa-apa. Dulu kita buat benda lain, tapi sekarang ni mulai tahun 2 tahun lepas kita buat putusan untuk nak buat wakaf hemodialisis. Jadi sekarang ni kita dah beli alat mesin hemodialisis tu sebanyak 7 mesin, dan kita akan guna setiap hari untuk 6 mesin beroperasi. Dan peruntukan yang telah kita belanjakan sebanyak hampir 800,000. 11 mesin tu. Dan termasuk renovate bangunan, nak buat suai dan sebagainya. Dan kita telah kita dapat kebenaran daripada Kementerian Kesihatan pada 23 bulan November baru ini. Dan kita lepas tu kita dah buat operasi. Dan pada 13 bulan November 13 Disember baru ni saya telah buat lancarkan secara rasmi lah. Dan ramai kita sekarang ni makna 12 orang lah sehari kita boleh buat kerja. 6 mesin, kita buat 2 shift. Tapi kita maksimal kita buat 3 shift. Pasal kan orang nak selesai hemodialisis tu sekali duduk atas mesin tu maknanya 4 jam. Lama juga kan? Lama 4 jam. Maknanya persiapan setengah jam, lepas tu setengah jam relax apa semua ni, baru sambung orang-orang yang seterusnya. Kita buat sampai 3 shift lah, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, so untuk pesakit-pesakit di kalangan asnaf akan ditanggung sepenuhnya lah untuk daripada pihak Maidam kan? Okay, so untuk ada yang kata apa nak bertanya lah, boleh terus ke live Facebook Manis FM, kita tengok sekejap lah ni. Ada sahabat-sahabat kita alhamdulillah terbaik Maidam. Terima kasih yang mana hadir dekat live kita ni kan. Okay, kalau kata ada yang nak bertanya lah mengenai lebih lanjut mengenai wakaf ataupun selanjutnya pasal soalan-soalan berkenaan lah, boleh terus ke mana ni? Ada website ataupun nombor kontak ke? Terus ke Maidam? Kita ada website Maidam. Saya pun lupa tak apalah, maknanya tengok di Maidam tu insyaAllah ada. Dan kita akan luaskan kepada semua orang. Macam Maidam Property pun boleh tolong pungut wakaf tunai pada orang. Dan Maidam Property akan bagi kepada Maidam lah. Dan sebenarnya wakaf wang tunai ni saya pernah sebut dulu. Kita untuk orang ramai kita akan pungut di masjid tu sebanyak 2 kali setahun. Jadi maknanya orang kampung nak wakaf apa tu, dia boleh beri kepada masjid-masjid tempat dia. Mana kita kan dalam ini perkiraan 52 minggu setahun lah. Di Malaysia kita ni kan, kita maknanya ikut setahun 365 hari kan. Maknanya ada 52 minggu hari Jumaat. Jadi maknanya kita ambil 2 minggu tu untuk katakan bulan 6 sekali, bulan 12 sekali kita pungut untuk wakaf wang tunai. Wakaf wang tunai. Jadi macam tadilah, kita nak orang ramai berwakaf. Tapi yang paling penting sekalinya kenapa? Orang ramai ni dia nak tengok projek apa yang dia buat oleh Maidam. Buat wakaf ni. Jadi sekarang ni saya nak cover projek Maidam yang besarnya, kita nak buat pusat hemodialisis. InsyaAllah kita dah lancar di bawah ni. Dan insyaAllah pada awal tahun depan ni saya sedang rancang nak buat satu lagi di Kemaman. Dan kita nak buat sekali klinik apa sebagainya. Itu wakaf kesihatan. Perancangan ni. Perancangan ni. InsyaAllah maknanya kita akan bergabung dengan Kementerian Kesihatan
dan Persatuan Pengguna Persatuan Pesakit Buah Pinggang. Pasal yang hemodialisis ini, untuk makluman, kita telah laksanakan 3 tempat dah sebelum pada ni. Yang pertama di Besut, iaitu di pekarangan masjid Balik Bukit Besut, di hadapan hospital daerah Besut, iaitu di Jetih. Jadi bangunan dikendalikan oleh Jauhar. Mesin dikendalikan, dibiayai oleh Maidam. Kemudian kos bubah tu dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan. Jadi maknanya orang tu kesihatan lah buat kerja. Yang uruskan lah. Yang uruskan. Yang kedua kita buat di Kuala Nerus. Saya ingat dalam 4 tahun dulu. Iaitu dua di Kampung Marah. Kuala Nerus ni Kampung Marah. Yang dekat Pasar Marah tu. Jadi maknanya dua pintu tu dikendalikan, disumbangkan oleh Majlis Perbandaran Kuala Terengganu ataupun Datuk Bandar Sumbang. Kemudian renovate bangunan ubah suai bangunan, dan juga mesin-mesin itu dibiayai oleh Maidam. Dan kos berubah tu dibiayai oleh Kementerian Kesihatan. Jadi dia sedia doktor dia sedia nurse dia dan sebagainya. Jadi maknanya orang di situ boleh maknanya pewakaf itu. Maknanya orang yang saya sumbang RM10, RM20, RM30 tu boleh tengoklah itu sumbangan yang telah kita tu. Dan Maidam tidak akan simpan wang orang berwakaf ni. Saya nak labur tu. Yeah. Ada yang tanya ni Datuk dekat Facebook. Adik kata dia apa yang akan digunakan oleh Maidam daripada hasil wakaf tunai tu. Okey. Wakaf tunai ni kita untuk kebajikan orang Islam tu. Sama ada nak buat hospital, nak klinik tadi ke, nak pelajaran ke, nak bantu orang miskin ke dan sebagainya. Jadi projek kita yang kita highlightkan, iaitu kita pernah beli tanah dan bangunan di Batu Nang. Dalam 4 tahun dulu kita beli 3.5 juta. Orang maknanya hasil sewaan bangunan yang dibuat oleh Tunah Manja, bukan Tunah Manja, Desa Muni sewa. Desa Muni sewa. Dulu si Comel lah. Dulu maknanya supermarket si Comel. Yang tu kita beli tu 4 pintu. Jadi kita dapat sewaan tu saya ingat RM18,000 sebulan. Jadi kita tetapkan 40% kita akan labur balik untuk tabung wakaf. 60% kita belanja. Untuk tadilah macam kita tadi maknanya untuk beri faedah pada orang, kata orang miskin ke, orang ni dia bagi. Untuk kesihatan ke. Jadi yang 40% tu kalau kita belanja hari ini katakan RM10 ataupun saya wis RM100. Jadi nilai wakaf saya sekarang bukan harga RM1 dah. Pasal 40% manfaat wakaf tu, mauquf alaih tu kita besar balik. Betul. Kita besar balik. Jadi pasal tu kita nampak supaya orang melabur hari ini RM100, bukan nilai RM100 dah, besar lagi, akan sentiasa naik dalam 40% tahun. Jadi hak wakaf tu beranut juga. Gitu, itu maksud saya. Okey, so untuk anda yang mungkinlah nak tanya lebih lanjut mengenai wakaf nikah, boleh terus ke laman web Maidam Properties Sdn Bhd. Nombor kontak ada, alamat pun ada kat situ, kat Facebook pun boleh je. Terus ke Maidam Property. Okey, boleh tanyalah, nombor telefon direct je. Telefon senang. Kata apa telefon ni mudah tak? Telefon tanya direct. Benda tak faham, boleh tanya selalu. Kalau kata terlepas live kita hari ni, kejap lagi kita save, boleh baca balik, boleh dengar balik lah apa yang kita kongsikan pada hari ni. Okey, so Datuk kita tukar masa. Kalau kita nak cakap pasal wakaf ni panjang benarnya tak? InsyaAllah ada rezeki lepas ni, kalau kita boleh sama lagi, kita kongsi lagi mengenai wakaf dah. InsyaAllah. Okey, so kita nak ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Syekh Harun bin Syekh Ismail, itu yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adab Melayu Terengganu.